warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Allahumma akrimna bil ilmi wat taqwa. Pertama sekali, terpanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan Allah membimbing kita terus hingga akhir hayat kita dan dijadikan hidup kita ini dalam rahmat, dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qushairi dia sebut dalam kitab Risalatul Qushairiyah, dia kata kita ini untuk menagih, untuk dapat keredaan Allah ni cukup sukar, dia kata. Tetapi kita berharaplah Allah meredai kita. Ya. Kerana kita banyak melakukan salah silap untuk kita menuntut redha Allah Ta'ala. Jadi kesilapan kita itulah yang menyebabkan kita tidak memperolehi keredaan Allah. Jadi kita berharap semoga Allah memberikan keredaannya atas kita ni tadi. Walaupun kita ni tadi masih tidak mampu untuk berbuat sepenuhnya apa yang Allah perintahkan ke atas kita, tapi kita ada harapan. Yang pentingnya kita sentiasa berharap. Ketika ada berharap, kat situ ada ijtihad, yakni kesungguhan untuk kita menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah redha kita, nescaya kita sentiasa dalam hidayah dan taufik Allah, dalam bimbingan dia. Tapi bila kita tidak mendapat keredaan Allah, maka tatkala itu kita dalam kebenciannya. Sehingga dalam hadis qudsi Allah memerintahkan supaya kita cari dunia lain, alam lain, kalau engkau dah tak redha dengan aku sebagai Allah, sebagai Tuhan kita. Jadi sebenarnya bila kita mengaji, bila kita kaji ilmu, waktu itulah menjadikan kita ini semakin hampir kepada Allah. Bila kita kaji ilmu, maksudnya kita belajar, kita kaji tentang ilmu ini, menjadikan kita orang yang lebih kenal kepada dia. Bila kita mula kenal dia, lahir perasaan-perasaan yang Allah kurniakan bagi orang yang mahu mengenalnya. Kita ini, kita tahu Allah ada, tapi kita tak pernah yakin dalam hati kita ada Allah. Sebab itu dalam keyakinan ni, ulama dia pecahkan banyak perkara. Ilmul yakin, ainul yakin, ya, haqqul yakin, kamalul yakin. Jadi kita tahu ada Allah. Saya pernah bertanya, kita tahu Allah wujud, tapi kita tak ada dalam hati kita merasakan wujudnya Allah. Saya tanya, tuan-tuan tanya, bila pernah kita merasakan ada Allah? Itu sebenarnya ilmu yang kita belajar ni kita kena bawa dalam hidup. Bukan sekadar kita mengisi bekas yang kosong dalam beg-beg ilmu kita. Kita kena bawa dalam hidup kita. Kita kena lalui dalam hidup kita tentang ilmu ni. Sebab itu, kenapa kita tak dapat merasakan ada Allah? Sebab banyak benda yang telah kita wujudkan dalam qalbun kita. Banyak sangat benda yang wujud dalam qalbun kita, dalam hati kita, dalam roh kita. Sebab itu sehingga kan
bukan kita tak merasakan ada Allah. Sebab banyak benda yang kita lahirkan dalam hati ni. Ada duit, ada makhluk, ada itu, ada ini, ada itu dan sebagainya. Jadi kita terlupa perkara semua yang ada dalam diri kita ini daripada Allah Rabbul Izzah. Sebab itu bila sebut tentang ingat, yang Allah sebut dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah ni hati dia tenang. Jadi kenapa kita tak boleh tenang? Sebab merasakan ada Allah itu dalam hati kita ni kita tak dapat lagi. Dalam kitab tasawuf disebut ma'iyah. Ma'iyah ni rasa bersama Allah. Rasa bersama Allah. Ni yang Allah sebut dalam Quran begitu. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sentiasa rasa bersama Allah. Maksudnya tidak lalai, tidak lupakan Allah. Antara kebinasaan yang besar, kesengsaraan yang besar adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai. Sebab itu, lalu kita tanya dalam diri kita, kenapa aku resah? Kenapa aku gelisah? Kenapa aku sentiasa dalam putaran masalah? Sebab ma'iyah ini telah hilang. Rasa bersama Allah ini, Allahumma salli alaihi wasallam. Rasa bersama Allah ini telah hilang dalam hati kita. Kerana apa? Kerana banyak benda-benda lain telah kita hadirkan dalam hati ini. Jadi waktu itu, kita tak dapat nak merasakan perkara itu. Saya nak sebut dekat sini, saya selalu, kita dah umur dah sampai 60, 70, 80. Kalau kita tak dapat perkara ni, kita adalah orang yang tidak berjaya. Kita orang yang masih tidak berjaya. Sebab kita sentiasa dalam keadaan lalai. Lalai ni bahaya tuan-tuan. Kalau mati lalai macam mana? Kalau hidup lalai macam mana? Kalau berniaga lalai macam mana? Kalau berkata dalam keadaan lalai macam mana? Sebab itu bila orang yang sentiasa ingat Allah, dia sentiasa mohon pertolongan Allah. Ya Allah tolong aku. Ya Allah bimbing aku. Ya Allah bantu aku. Sebab itu ketika kita sentiasa tak melupakan Allah pada waktu itu, hati kita bersandar kepada dia. Ini datang orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah. Kenapa kita bersandar pada Allah? Sebab kita belajar sifat 20. Sifat 20 pecah dua. Satu, sifat istighna. Dua, sifat iftiqar. Kenapa kita nak bersandar dengan Allah? Satu, dah tak ada tempat lain lagi yang boleh kita bersandar kerana Allah ini zat yang maha kaya. Allah dia bersifat dengan sifat yang maha kaya. Jadi kita bersandar kepada zat yang maha kaya. Jadi sebab itu kita yakin. Kita tak bersandar pada perkara lain. Jadi kenapa kita nak bersandar kepada zat yang maha kaya? Sebab tak ada yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iftiqar. Iftiqar ini tak ada tempat lain. Semua makhluk ini berharap, berhajat kepada Allah. Allah tak berhajat kepada kita. Jadi bila kita yakin dekat situ, waktu itu kita bersandar kepada dia. Sebab aku tak boleh nak harap kepada yang lain selain Allah. Sebab kita pegang bahawa selain Allah tidak akan mampu. Selain Allah tidak akan ada daya, tak ada upaya. Yang ada kekuatan, ada tempat menolong kita, semua Allah. Sebab itu, tentang perasan tak bila berlaku gerhana bulan, gerhana mentari? Khutbah ni, yang ada dalam gerhana bulan, gerhana mentari apa? Suruh orang bertaubat. Isi kandung tu, bila semayang sunat gerhana bulan, gerhana mentari, dalam khutbah tu, isi khutbah yang kita belajar begitu. Ajak semua orang balik dengan Allah. Pernah tak kita fikir, kenapa isi khutbah gerhana bulan, gerhana mentari, ya, ajak semua orang balik pada Allah bertaubat. Kalau dalam hidup kita sekarang ni, gerhana terlalu kerap. Kejap keluar bulan, kejap gerhana bulan, kejap gerhana mentari. Rupanya apabila kita tengok pada hadis fitan bahawa tanda hampir kiamat ni kerap berlaku gerhana. Jadi khutbah gerhana ni ajak orang balik. Balik kepada Allah, balik kepada Allah, balik kepada Allah.
Kita ni kadang-kadang bila kita dapat nikmat, kita mula lupa Allah Ta'ala. Islam ni tak larang untuk kita suka. Islam ni tak larang untuk kita bergembira. Islam ni tak larang untuk kita bersenda gurau. Tetapi kalau kita sampai melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita berada dalam tempat yang paling rugi pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu Nabi kata kat kita, apa dia? Pandanganku adalah ibrah. Setiap yang kita pandang ni jadi ilmu, kata Nabi. Dan diamku adalah zikir. Diam kita itu zikir. Mengingati Allah. Bukan diam kita itu kita mengingati selain Allah. Kita ni bila diam, selalu kita fikir selain Allah. Kita fikir hal dunia. Pernah tak kita fikir bila kita diam, aku ni dah jadi orang baik? Tidak, pada sisi Allah. Bila kita diam, kita fikir, aku ni dah dapat apa yang Allah peruntukkan terhadap orang mukmin, orang soleh. Ya, itu yang selalu saya cakap dalam kuliah saya. Benda yang Allah bagi pada orang kafir, kita dapat. Kan dalam hadis Nabi sebut, dunia ni Allah bagi pada orang yang Allah benci, Allah sayang. Akhirat tak. Akhirat ni Allah cuma bagi pada orang yang Allah sayang. Ya. Bila kita tengok dunia ni Allah bagi pada orang kafir, Allah bagi. Rumah Allah bagi, orang kafir Allah bagi. Kereta orang kafir Allah bagi. Harta orang kafir Allah bagi. Pangkat orang kafir Allah bagi pangkat. Tapi Nabi kata orang kafir Allah tak bagi akhirat. Nikmat akhirat itu tak dapat. Nikmat akhirat itu tak dapat. Sebab itu apa yang Allah kurniakan kepada salafus salih itu nikmat akhirat. Takhasya', ni nikmat akhirat. Betul orang dalam syurga ni dia asyik. Dia khusyuk. Sebab apa? Sebab khusyuk ni dia leka dengan nikmat yang ada dalam jannah Allah. Betul, ini dia orang mukmin. Jadi nikmat takhasya' itu dia. Orang yang sentiasa hatinya lekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terpaut kepada Allah. Pagi tadi saya mengajar di kuliah duha. Ada satu hamba Allah jumpa saya, Ustaz. Macam mana kita nak hidupkan diri kita ingat Allah? Saya tak jawab. Dia kata, apa yang saya buat, hati saya ni, dia kata, saya cuba belajar untuk hidupkan asma Allah dalam hati. Allah, 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 Allah. Setiap jantung kita dia akan berdetuk. Tuk, 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 tuk. Kalau kajian perubatan degup jantung ni tak tahulah satu hari berapa ribu kali. Saya tak pakar bab tu. Tapi kalau kita tanya, kalau satu hari berapa ribu kali dia berdetuk, berapa ribu kali kita ingat dia? Tuk, kita ingat tak? Tuk, kita ingat. Jadi kita kena muhasabah. Setiap tuk ni tadi, berapa kali ingat, berapa kali lupa. Dia jantung ini. Tuk, 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 tuk. Tanya, berapa kali aku ingat, berapa kali aku lupa. Dan sampai satu masa, dia tak ada berbunyi dah, tuan-tuan. Masa tu dia tak ada berbunyi. Kenapa tak ada bunyi? Sebab waktu itu datang waktu pembalasan. Waktu berhenti bunyi tadi, waktu datang pembalasan. Waktu datang pertanyaan. Sekarang ni, waktu kita menzahirkan akan keimanan Islam ihsan. Masa ni. Tuk. Ingat tak? Duk. Ingat tak? Duk. Ingat tak? Duk. Ingat tak? Maka kita muhasabah diri kita. Berapa kali degupan jantung kita ingat, berapa kali degupan jantung kita lupa. Baik. Ketika kita mengingati
sebanyak mana degupan jantung, maka kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang sentiasa ingat Allah dalam rahmat. Orang yang sentiasa tak lupa Allah dalam rahmat. Orang sentiasa tak meninggalkan Allah dalam rahmat. Itu je sebenarnya, tuan-tuan. Jadi kita tanya, kenapa aku tak boleh buat? Sebab aku tak mau buat. Kenapa aku tak mau buat? Sebab kita masih tertambat dengan nafsu kita. Siapa yang tak bagi kita buat? Nafsu kita. Nafsu kita ikat kita. Maka tali-tali ikatan ini yang perlu kita lepaskan. Yang nafsu ikat kita dengan tali apa? Tali malas. Lepas tali malas. Yang nafsu ikat kita dengan tali apa, tuan-tuan? Tali sombong. Lepas tali sombong. Yang nafsu kita ikat kita dengan tali apa? Lepaskan tali itu. Satu-satu ikatan tali nafsu itu yang ikat kita ni, lepaskan. Belajar lepaskan. Ketika lepaskan ini, waktu itu nafsu tak boleh ikat kita. Kita terlepas daripada ikatan nafsu. Waktu itu datangnya tempat nafsu mutmain, tenang. Kita dah tenang dah. Sebab kita dah terlepas daripada ikatan nafsu. Jadi, tak payah mengaji bab ni ustaz. Jangan. Ia mempengaruhi hidup. Dia mempengaruhi hidup. Dia mempengaruhi jalan rasa. Yang rasa ni apa? Kenapa kita tak tenang? Sebab benda ni. Kenapa tak berkat? Sebab benda ni lah. Itu saya kata kita semayang, puasa sunat, baca Quran. Tapi kita masih dalam lingkungan yang kita tak boleh lepaskan diri kita. Sebab benda ni kita tinggalkan. Kadang kita tanya, saya ajar dah anak saya Quran. Isteri saya bawa mengaji. Saya dah tunjuk, kenapa saya tak boleh dapat? Sebab kita tak lepaskan ikatan tu. Pagi tadi saya beritahu dalam kuliah. Saya kahwin 35 tahun, tuan-tuan. 35 tahun. Anak sulung saya 34. 35 tahun, isteri saya tak pernah naik suara dengan saya. Tak pernah tinggi suara. 35 tahun. Orang tanya kenapa dia tak pernah. Dia baik sangat. Tanya kan. Baik sangat kan? Sebab saya tak pernah tinggi suara dengan isteri saya 35 tahun. Kita kena belajar lepaskan ikatan-ikatan ini. Ikatan pemarah, ikatan hubbud dunia, ikatan ini. Jika kita nak orang sayang kita, kita bagi kasih sayang. Jika kita nak orang terima kasih dengan kita, kita berterima kasih dengan orang. Jika orang nak berlembut dengan kita, maka berlembut dengan orang dalam hidup ni. Sebab itu tuan-tuan, kita kena fikir apakah aku lebih baik daripada dulu. Kalau dulu kita seorang yang pemarah, kita kena tanya diri kita, boleh tak aku jadi orang yang lembut hatinya? Kerana lembut hati itu adalah perintah daripada Allah, perintah daripada Roh. Baik, kita tanya, kenapa aku perlu hati aku lembut? Sebab Nabi kata, pintu kebaikan itu akan terbuka pada orang yang mempunyai hati yang lembut. Apa tanda hati yang lembut? Iaitu kasih kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia, tuan-tuan. Kita mengaji ni macam kita himpun harta. Himpun tak boleh guna. Nak buat apa? Kita himpun pakai. Bila pakai baru ada nikmat. Mana tak kira? Himpun kata, dah ada banyak duit, kita pun bawa pergi berjalan. Tak? Baru kita seronok. Ini rasa penat lelah kita. Tak? Kita dah himpun duit, himpun. Kemudian kita pakai kereta tu. Tak? Macam sini paling dekat. Mana selalu orang pergi? Okay? Pergi Thailand. Kumpul duit, pergi Thailand jalan. Oh, sampai sana seronok kan, sedap ada kan.
Sebab apa? Kita rasa penat kita kumpul duit. Begitu juga, kita penat himpun ilmu. Maka penat itu kita rasa dengan kita belanjakan ilmu itu. Mana belanjakan ilmu itu? Dengan kita amalkan ilmu itu. Bila kita amalkan ilmu itu, kita dapat rasa nikmat ilmu itu. Tapi kalau kita simpan dan kita tak belanjakan ilmu itu, macam mana kita nak dapat nikmat ilmu? Macam mana kita nak rasa nikmat kita dengan kita penat puluhan? Ya, kita tak mau jadi orang yang kumpul ilmu. Kita mau jadi orang yang membelanjakan ilmu. Kenapa nak belanjakan ilmu? Lepas tu Sayyidina Ali karamallahu wajah disebut ilmu ni kalau kita belanjakan dia tak kurang, dia bertambah, kata Sayyidina Ali. Tapi harta ni kalau kita belanjakan dia makin kurang. Dia belanja kurang, dia belanja kurang, dia belanja kurang. Tapi Sayyidina Ali kata ilmu ni dibelanjakan makin tambah, dibelanjakan makin bertambah, dibelanjakan makin bertambah. Jadi belanjakan ilmu. Jangan himpun ilmu, jangan kita simpan ilmu sehingga ilmu ini menjadi laknat atas kita besok di padang mahsyar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ni kiamat boleh dah baru hafal, baru habis kitab ni. Ya. Saya mau baca kitab macam tu tuan-tuan. Baca tak banyak, 2 baris. Sebulan 2 baris. Sebab kita nak khatam kitab. Kita nak supaya kita boleh belanjakan ilmu kita ni tadi. Setiap ilmu yang kita belajar, kita dapat rasakan ilmu kita. Gitu. Dia baris mana tu? Berapa? Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Allah Ta'ala lazimkan bapa engkau mengasihi nafkah hingga balik. Baik. Hidup kita ni Allah atur dah. Daripada rahim, rezeki kita, kehidupan kita, cara hidup kita, Allah atur dah. Ya, Allah atur dah. Bila kita lahir, dah tumbuh gigi, kita lahir, lalu kita menerima nafkah daripada bapa kita. Rezeki, ayah kita beli baju, sekolahkan kita. Baik, perkara ini perlu kita ingat. Perjalanan dunia ni telah diatur oleh Allah. Perjalanan dunia ni telah diatur oleh Allah. Saya kuliah duha di satu madrasah baru ni. Kalau tak silap saya. Cerita ni baru lagi. Saya kata saya tak tahu saya tak tahu yang saya jadi macam ni hari ni. Padahal saya periksa tuan-tuan, kalau sekolah agama tak pernah jatuh nombor 2. Sekolah agama. Sampai kawan-kawan kata ayah saya ni memang bagi nombor 1 tu kat saya, tak nak bagi ke orang lain. Sebab ayah saya tu guru kelas saya. Kawan-kawan kata, bolehlah kata ayahmu tu guru kelas dia kata. Tahun 1 sampai tahun 6. Tak pernah jatuh nombor 2 tuan-tuan. Sekolah agama. Sekolah kebangsaan saya tak pernah jatuh lebih daripada nombor 4. 1, 2, 3. Tak 1, 2, tak 2, 3, tak 3, 1. Itu dia. Habis penilaian, cikgu saya dia dapat tawaran masa tu maktab sains, bukan sekolah, bukan amaran sains, maktab masa tu kan. Tak silap saya lah. Dapat masuk sekolah sains. Tapi ayah saya tak bagi. Tuan-tuan, hidup ni sampai sekarang, bila saya dah tua gini tuan-tuan, saya kata apa? Mujur saya tak masuk bahagian akademik. Kalau tak, saya tak boleh datang pada media ni. Mungkin saya jadi doktor, tuan-tuan. Mungkin saya jadi speaker parlimen. Saya tak jumpa, tuan-tuan.
Saya tak bercakap hal ni. Ya. Saya akan cakap pak aturan itu, pak aturan ini. Rupanya Allah takdirkan kepada kita ni, sekarang kita kata apa? Alhamdulillah. Masa mula-mula dulu kita protes. Kenapa ayah aku tak bagi? Kenapalah aku naklah macam ni, gini. Betul tak tuan-tuan? Sama juga. Masa kita kecil dulu ayah kita garang. Pukul kita, macam-macam lah, marah kita. Tak? Sekarang ni, bila ayah kita tak ada, kita kata apa? Mujur ayah aku ajar aku gitu. Kalau tak aku tak jadi orang gitu. Tapi masa perkara itu berlaku, kita protes. Kalaulah kita tahu takdir hidup kita, kita tak ada badan tak? Betul tak? Ayah, pukul lagi. Ada gitu kan? Kita tak lagi. Kita tahan telinga kena marah. Kalau tahu, sebab kita tak tahu takdir kita. Ketika kita telah berada di suatu masa, kita kata apa? Mujur. Inilah kita sebenarnya orang yang tidak pernah puas hati dengan takdir yang berlaku. Sebab kita ni jenis orang begitu. Sifat manusia ni, dia memang jenis tak puas hati. Daripada zaman dulu lagi. Zaman Bani Israel lagi. Tak puas hati. Dan sifat manusia ni engkar. Sifat manusia ni lupa. Sifat manusia ni bodoh. Sifat manusia ni zalim. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Baik itu kita kena belajar. Dan terus belajar. Dan sehingga kan apa yang perlu kita buat sebagai hamba. Apa dia tuan-tuan? Kita doa banyak-banyak. Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk melalui takdir ni yang aku sendiri tak tahu apa kebaikannya. Itu dalam Quran didik kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ya Allah, semua yang kau takdirkan ni tak ada satu yang tak baik. Cuma aku yang tak tahu. Aku tak tahu apa rahsia takdir itu. Kalau orang Melayu kita cakap apa? Tiap-tiap yang berlaku pasti ada hikmah ni ilmu. Bukan hikmah ni surah pada midin, bukan. Hikmah ni surah Al-Hikmah. Surah yang penuh dengan ilmu. Itu dia. Ya? Kita kata macam tu. Tapi kita tak boleh menerima hikmah itu. Kita tidak boleh tidak mahu belajar hikmah itu. Kita tidak mahu merasakan hikmah itu. Hikmah inilah yang kita kena tahu, yang kita kena rasa, yang kita kena belajar. Baru datang kita meredai takdir Allah. Baik. Hingga balik. Sampai kita balik. Ya. Sampai kita balik. Ya. Sampai kita besar. Ya. Sebenarnya kerja seorang ayah ni sampai mati. Dulu kita ingat, bila dah kahwinkan anak, selesai. Tak, tuan-tuan. Saya pun ingat macam tu dulu. Sebelum saya kahwinkan anak, saya ingat, besok anak perempuan ni dah kahwin, lega lah. Rupa sekarang pun tak lega lagi, tuan-tuan. Kita fikir anak kita lagi. Macam mana ya anak aku? Macam mana ya cucu aku? Susu dia, nafkah dia, cukup tak duit belanja. Sampai sekarang fikir lagi. Jadi kerja seorang ayah, kerja seorang ibu takkan habis sampai mati. Rupa tugas ayah ni tak habis. Bukan selepas dia besar, kita jadi wali dia, selepas jadi wali, habis. Tak habis. Maka ayah ni sampai dia mati, dia akan fikirkan. Dia akan fikirkan anak dia, dia akan fikirkan keturunan dia. Sampai dia mati, fikir. Dan inilah sifat seorang ayah seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah dengar cerita kan? Bila Siti Fatimah minta dicarikan khadimah. Kita sekarang ni orang gaji lah. Rasulullah fikir untuk Fatimah.
fikir untuk Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu yang kisahnya, pengkisah tepung ini berjalan. Nabi arahkan dengan dimulakan dengan kalimat bismillah, dia berkisah. Dan pengisahnya kata, ya Rasulullah, aku tidak akan berhenti kisah sehingga hari kiamat jika engkau tak perintahkan aku berhenti. Dia nak khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa, tuan-tuan, seorang ayah ini sentiasa. Dan ada satu kisah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah Az-Zahra, dah semayang belum? Masa tu Fatimah dah kahwin. Maka tetap, saya nak beritahu dekat sini bukan kisah ini. Saya nak beritahu ini tentang seorang ayah, sifat seorang ayah, tidak pernah dia meninggalkan, memikirkan tentang anaknya sehingga dia tutup mata. Ini yang Rasulullah tunjuk kat kita. Baik. Tuan-tuan, saya selalu cerita kisah ini. Saat Rasulullah wafat, Fatimah Az-Zahra nangis. Rasulullah mesti fikir lagi pasal Fatimah. Ni, inda sakaratil maut. Saat Rasulullah tengah nazak. Rasulullah nampak Fatimah nangis. Nangis. Rasulullah panggil. Rasulullah bisikkan beberapa kalimat di telinga Fatimah Az-Zahra. Diam Fatimah Az-Zahra. Sampai Rasulullah nak jumpa Allah. Saat last sekali. Ini sifat seorang ayah. Ada tak kita sifat seorang ayah seperti mana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya tuan-tuan. Dan ini sunnah. Ini sunnah. Sunnah ini bukan hanya makan kurma, tuan-tuan. Makan kurma senang kan? Senang, tuan-tuan. Siapa nak makan kurma kena ganjil? Tak? Sebiji. Kalau dah makan sebiji, nak 2, kena buah 3. Kalau dah makan 4 biji, jangan 4 biji. Kena makan 5 biji. Dia tak ada penyakit. Baru ni ada satu hamba Allah, orang lama, bergurau dengan saya. Orang kata kalau nak makan kurma, jangan makan, kena makan ganjil. Makan. Jadi makan dah sampai 7 biji, tinggal lagi, 11 biji, tinggal lagi. Lama-lama dia kata, buat aku makan semua, dia kata. Aku perhabis kurma ni. Kata aku ambil hak ganjil, kata. Betul dah tu. Kita boleh makan kurma, betul tak? Kita boleh minum air zam-zam, betul? Kita boleh makan dengan tangan yang kanan. Tapi kita tak boleh jadi ayah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena jadi ayah macam Nabi tunjuk. Kena jadi sahabat macam Nabi tunjuk. Ya. Ini yang kena ikut. Ya. Baik. Makan senang, tuan-tuan. Siapa yang tak suka makan dalam dunia ni? Nabi kata 2 perkara yang tidak pernah puas dalam hidup. Pertama, Nabi kata makan. Kedua, bersama dengan isteri dia. 2 benda ni Nabi kata tidak akan pernah puas dalam hidup seseorang. 2 benda yang kita suka. Ya. Baik. Kemudian apa lagi kata musannif? Dan Allah Ta'ala angkat taklif syarak pada engkau ketika belum balik. Selagi belum balik, maka taklif syarak ni tak ada. Kita tak boleh jadi mukallaf. Tak diberati dengan hukum syarak. Jadi anak yang kecil, kita tarbiyah untuk solat, kita tarbiyah untuk puasa, kita tarbiyah untuk sedekah. Lepas itu Nabi sebut, muru'um bisab'in wadribuhum bi'asrin. Bila kita ada anak, umur 7 tahun, suruh semayang. Tapi umur 10 tahun, dia tak semayang, Nabi kata, wadribuhum. Gotan dia. Gotan dia, tuan-tuan, diisyaratkan gotan anak dia tadi, tidak boleh melebihi, ni, jari kelingking. Ini 10 tahun. Kalau 40 tahun, tak boleh semayang lagi, besar ni. Itu kena kayu besar ni. Baru padan. Ini gurau ya, tuan-tuan. 10 tahun, tak nak semayang, isyarat Nabi kata, wadribuhum bi'asrin. Pukul pada umurnya 10 tahun.
Dan rotannya besar ni. Sebab itu tiap-tiap rumah disunatkan kita siapkan rotan. Bukan suruh pukul, tak. Sebab jadi satu perkara yang menjadi perhatian anak kita. Ya. Perhatian. Anak kita jadi perhatian. Sunat saja. Ini sunat, ya, suruh sediakan rotan di rumah. Bukan nak pukul, tuan-tuan. Saya rotan ada 10 kat rumah. Hak kecil-kecil tu 10. Sebab saya beli sebekas. Tapi dalam hidup saya, tuan-tuan, anak yang pernah saya rotan seorang, itu pun sekali seumur hidup. Anak saya nombor 4. Yang nombor 4. Malah ni kalau dia tengok, mesti ayah cerita pasal saya, dia kata. Masa tu umur dia 4 tahun, dia nak beli aiskrim. 5 tahun. Datang orang jual aiskrim, dia buka beg duit saya, lalu dia ambil duit RM50. Dia beli aiskrim, dia beli aiskrim, kemudian saya tengok aiskrim kat tangan dia, saya kata, abang dapat duit mana? Dia kata dia ambil dalam beg duit saya. Saya rotan dia, tuan-tuan. Umur 5 tahun tu saya rotan. Itulah pertama kali saya rotan, itu yang terakhir saya rotan. Sekarang umur dia hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Dan dia ingat saya rotan umur 5 tahun. Sampai sekarang, anak-anak saya semua tak berani buka beg duit saya. Dia tak berani buka. Kalau dia nak duit, dia akan ambil beg duit saya, dia bagi ke mak dia. Dan isteri saya akan bagi ke saya. Saya yang buka zip beg duit saya. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi tak suruh kita rotan hari-hari. Baik. Saya pernah tanya dengan guru saya, macam mana nak pukul anak? Guru saya kata, pukullah dengan tiada amarah. Maka dia berserta hidayah. Pukul jangan dengan marah. Kalau pukul dengan marah, dia tidak jadi hidayah. Dia berserta dengan syaitan. Bila orang tengah marah ni, dia berserta dengan syaitan. Tapi pukullah dengan tidak ada perasaan amarah. Ini saya cerita, tuan-tuan. Satu hari murid saya di madrasah buat salah. Saya rotan semuanya. Sedang saya rotan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke yang ke berapa belas. Ada sikit saya nak marah ke pelajar ni. Saya nak marah dia, tuan-tuan. Jadi bila perasaan itu ada dalam hati saya suruh dia orang baris semula. Dan 10 batang rotan ni saya bagi tiap-tiap seorang. Saya kata, tolong rotan saya balik. Dia orang terkejut, kenapa saya minta saya dirotan semula? Sebab saya rotan dia orang dalam keadaan saya marah pada dia orang. Tak kali itu, kalian yang kena rotan ni tak dapat hidayah. Ya. Tak berserta petunjuk daripada Allah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia orang datang dengan saya bawa rotan tu. Tapi tak kala dia orang di hadapan saya, dia ambil rotan tu dan dia orang buang, dia orang peluk badan saya seorang-seorang. Dia cakap apa? Ya, kami minta maaf. Setiap anak murid saya yang pegang rotan, dia buang rotan tu. Dia ambil rotan, dia buang depan saya. Dia peluk badan saya dan dia cakap, ya, kami minta maaf. Ayah, kami minta maaf. Ayah, kami minta maaf. Tuan-tuan, tak kala kita ini tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita tahu kan, bila orang tengah marah, apa Nabi perintah kat kita? Nabi suruh ambil air semar. Sebab apa? Sebab masa itu, isyarat dia apa? Kita dipengaruhi oleh syaitan. Syaitan ni unsur dia daripada api. Maka Nabi suruh kita ambil sembahyang. Memang kita marah tu sebab anak kita tak sembahyang. Tapi kita marah itu dengan amarah. Ya. Biar kita marah itu dengan perasaan kita mentarbiah dan mendidik, maka tatkala itu, maka rotan kita itu, marah kita itu, perkataan yang keluar pada ketika itu bersama hidayah dan taufik. Baik. 10 minit lagi.
lepas setengah. Jadilah engkau, ya, kemudian, bukan. Kemudian, lepas kita dah balik, kita tak ditaklifkan hukum syarak. Ya. Kemudian jadilah engkau orang yang kahla tahdi, wallahu alam. Sentiasa tolong dan kurnianya kepada engkau. Ya. Mana kita jadi orang yang dewasa pada waktu itu. Ya. Abang ada catatan masa tu? Tak ada. Apa kalimat tu? Ada. Ada kalimat tu, catatan abang maksud dia apa? Tak, saya tak ingat. Ya, tak apa, kita lepaskan. Takut kita huraikan pada perkara yang tak tepat. Tapi kalau ikut daripada kesepadanan kalimat, lepas kita akhir balik, mana kita jadi dewasa. Perjalanan tu jadi dewasa. Maka datang pada waktu itu pertolongan dan kurnia. Ya, kita jadi kuat. Ya. Dan kita lalu zaman tu. Kita akan lalu zaman muda. Macam kamu lalu zaman muda. Ya. Kami ni kejap lagi nak sampai. Ya. Gunakan zaman muda ini untuk kita membantu orang lain. Gunakan zaman muda kita untuk kita berbuat kebaikan. Buat kebaikan ni tak susah. Atau dalam hadis Nabi kata senyum itu baik. Bantu orang lain itu baik. Kita nampak orang tua nak lintas jalan. Apa salah? Pakcik boleh saya tolong. Dalam keadaan dia berat, tangan dia, pakcik boleh tak saya tolong? Nak tolong bawa barang aja. Kita jadikan hidup kita bermanfaat pada orang lain. Inilah orang yang paling baik, orang yang disayangi oleh Allah, hidup dia sentiasa bermanfaat dengan orang. Hidup kita bermanfaat dengan orang. Walaupun kita tak dapat bantu banyak, tetapi kita bermanfaat. Manfaat ini, tuan-tuan, pada sisi Allah. Allah angkat tempat kita. Allah angkat tempat kita. Ini yang kita mahu. Tuan-tuan, pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS terbakar. Seekor burung nak tolong padamkan api yang sedang membakar Nabi Allah Ibrahim. Dia kata, ya Allah, aku cuma bantu. Aku cuma mampu bantu padamkan dengan paruh aku, dia kata. Kalau ikut logik, tak boleh padam, tuan-tuan. Kata dalam hadis, jangan kita meremehkan akan kebaikan yang kecil. Jangan remehkan, tuan-tuan. Kebaikan yang kecil ni jangan remehkan. Walaupun kita nampak, kita keluar surau, kita nampak lampu tandas ni tidak terpadam, kita pergi tutup kan. Maka itu satu kebaikan. Mungkin kebaikan itu yang diterima oleh Allah. Macam kisah pelacur yang memberi seekor anjing minum air dengan kasut dia. Dalam keadaan yang dia ikhlas. Itu yang diterima Allah. Kita belum tentu lagi baca Quran ini diterima atau tidak. Zikir kita diterima atau tidak. Ketika kita dapat melihat ruang kebaikan itu, tiba kita tengok, kan, lampu tandas ini masih menyala. Kita pun pergi tolong tutup. Dalam keadaan yang kita ikhlas tutup, tuan-tuan. Ya. Rupanya amalan itu yang besok bercahaya besar di padang mahsyar. Amalan itu yang diterima. Sebab amalan orang yang ikhlas ini sehingga malaikat tak tahu nak tulis. Amalan orang yang ikhlas ini hanya Allah yang layak untuk membalasnya. Banyak mana? Kita tak tahu. Walaupun amalan itu kecil. Kalau kita nak selamat dekat sana, Nabi sebut, nak senang dekat sana, senangkan umat Islam dalam dunia. Nak mudah di sana, mudahkan urusan umat Islam dalam dunia. Kalau kita tak nak aib kita dibuka di padang mahsyar, jangan buka aib orang di dalam dunia. Ini hadis. Tapi kalau kita suka buka aib orang, cerita hal orang ni gini, tak habis-habis, tuan-tuan. Besok kat sana Allah buka aib kita sepenuh-penuhnya. Lepas tu kena doa, Allahumma astur li uyubi bisitrikal jamil. Minta dengan Allah.
Allah masturli uyubi bisitrikal jamil. Ya Allah, tolonglah tutup aibku dengan tutupan keelokanmu. Minta dengan Allah. Ya Allah, tolong tutup. Ya, aku sekarang ni tengah belajar nak tutup semua aib orang Islam. Aku tak nak dengar dah, ya Allah, aku tak nak bicara dah. Dulu aku silap. Ya. Jadi bila cerita ni tuan-tuan, cerita tentang seorang pemuda yang berbuat dosa kepada Allah. Lalu dia nak bertaubat. Tak kala dia nak pergi kepada satu perkampungan dinamakan Qaryatut Taubah, ini dia mati. Tak sempat taubat lagi. Tak sempat pun diterima oleh Allah kerana niat dia menuju ke sana. Ada kita usaha. Seperti yang saya katakan, rahmat Allah ni luas. Luas, tuan-tuan. Kita tak mampu nak tinggal, tapi kita sedang usaha. Kadang-kadang bila ada orang nak cerita pasal aib orang lain, saya macam tu, tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang terdengar. Dan bila nak ada orang nak cerita hal orang lain, kita ubah tajuk lain. Ni nak cerita sikit ni. Kita ubah. Mu beli gula mana? Ada. Ada orang nak buka cerita kan. Aku nak cerita kamu ni, orang ni gini, orang ni gini. Kita tanya. Mu beli beras mana? Ada. Kedai mana murah ni? Mana gitu. Maknanya kita ubah topik itu. Kita ubah topik cerita itu kepada topik yang tidak menjadi asbab kepada dosa. Aku beli sini, gula sini, aku beli beras sini. Sini murah lagi. Sini boleh lagi beli. Pergi lah sana. Tak kala kita menunjukkan kebaikan pada orang lain. Orang lain dapat kebaikan itu. Satu ibadat, tuan-tuan. Tunjukkan. Mu kalau nak beli sini murah lagi. Satu kebaikan. Inilah, tuan-tuan, yang saya nak pesan untuk diri saya. Saya rasa cukup ya. 8.30. Sebab kita isyak awal, maghrib awal. Kalau saya berhenti 8.30, tuan-tuan, innalillah. Ke-9. Nanti lama sangat mengaji. Mengaji ni kita tak boleh lama-lama. Sampai situ dulu. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, kita jumpa bulan 11. Bulan 10 saya tak dapat datang. Ada beberapa hal yang tak boleh dielakkan. Bulan 10 tak datang, kita jumpa bulan 11 insyaAllah. Tuan-tuan tolong doakan saya lah. Doakan saya. Saya suka dengan tuan-tuan sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita sama-sama berusaha nak jadi orang yang baik. Kita belum jadi orang baik. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya lah. Saya belum jadi baik lagi. Kadang saya duduk seorang menangis saya. Saya tak dapat jadi orang baik. Tak dapat jadi ayah baik. Tak dapat jadi kawan yang baik. Tak dapat jadi abang yang baik. Kadang-kadang saya fikir, aku jadi abang dah 54 tahun. Aku tak boleh jadi abang yang baik. Kadang tengok adik kita susah, kita tak mampu nak tolong. Adik kita macam ini, kita tak mampu nak tolong. Aku jadi abang ni, apa guna aku sebagai abang? Aku tak fikirkan umat yang paling dekat dengan aku. Macam mana kita nak fikirkan umat yang paling jauh, tuan-tuan? Umat yang dekat dengan kita pun kita tak boleh fikir. Umat yang dekat dengan kita pun kita tak mampu nak bantu. Tak mampu nak selesaikan. Apa guna aku jadi abang? Kadang-kadang saya fikir, tuan-tuan. Fikir dan terus fikir. Aku ni Allah terima tak besok kalau aku balik? Anak-anak aku dakwa aku tak? Isteri aku dakwa aku tak? Adik-beradik aku dakwa aku tak? Anak-anak saudara aku dakwa aku tak? Tentang hablum minan nas. Hablum minan nas ni tinggi. Itu yang Nabi ajar kita. Tinggi hablum minan nas. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak dekat dengan Allah, cepat kemaskan hablum minan nas. Baik, setakat tu je. Tolong doakan kami. Kemudian saya nak minta tuan-tuan tolong sampaikan perihal madrasah kita di Kampung Gemuruh tu. Kita sampai dengan kawan-kawan.
kita sedang nak cari duit untuk beli pintu. Kos dia tahu apa, Din? Dalam 23,000. Tuan-tuan terus sampai-sampai dengan kawan-kawan ni. Jadi kalau dapat pasang pintu besok, kalau dalam dia tak ada kapet pun tak apa, kita semayang atas semen dulu. Kan? Jadi kita pasang pintu dulu, sekarang dah cat. Kita susun sampai-sampai kan. Tolong sampai. Mu ada tak rezeki lebih nak buat pintu masjid? Mudah-mudahan pintu tu jadi asbab namamu tertulis di syurga Allah. Kita macam ni lah. Kita basuh zaman silam kita dengan perkara kebaikan yang masih mampu kita buat. Macam tu je. Kita cuci, bersihkan, kafarahkan segala kesilapan kita dulu dengan peluang yang Allah berikan kepada kita. Sampai satu masa tuan-tuan, duit ni tak boleh pakai dah. Masa bila? Masa berlakunya EMP. EMP ni apa? Electromagnetic Pulse. Satu dunia tak ada current, tak ada elektrik, tak ada apa. Tak boleh buat transaksi. Nak keluar duit macam mana? Macam mana nak keluar duit? Tuan-tuan nak pergi bank tak ada api. Jadi sementara boleh keluar duit ni, keluarkan duit. Jangan keluar duit pergi songkla. Pergi mari songkla, pergi mari. Tak dapat pahala mana. Boleh sontam je tuan-tuan. Sontam ni banyak belambak. Kalau orang tani kata belana. Sontam ni. Belah kot ni belana kata. Orang tani kata. Tak ada dapat ke? Pergi mari sebulan 2 kali pergi songkla. Pergi yala. Tak ada apa tuan-tuan, pergi tengok apa? Tengok pantai. Jalan. Tapi kita orang pandai, saya melihat kebesaran Allah, dia kata. Memang sungguh lah. Pergi pantai, memang banyaklah kebesaran Allah. Betul? Kita orang pandai, maka sebab itu besok di akhirat, Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab masih hidup mu bijak cakap. Aku tutup mulutmu. Hak yang betul siapa dia? Kakimu. Kakimu duk bohong. Tanganmu dia duk bohong. Dia cerita, ya Allah, sebenarnya ni kita kalah ni. Sebenarnya ni cerita betulnya. Sebab mulut kita pandai memberi alasan. Jadi supaya kita tak tambah beban kita kat sana. Tak ada apa pun tuan-tuan. Kita gunakan kesempatan hidup kita untuk buat baik. Baik. Wallahu a'lam. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin ya karim. Ya Allah, tolonglah pimpin kami. Kami nak jadi orang baik. Kami nak jadi orang saleh ya Allah, tapi kami tak kuat. Ya Allah, tolong pimpin anak-anak kami, isteri kami, supaya kami dapat berhimpun bersama-sama mereka besok dalam syurga Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku kami tidak ada kemampuan untuk jadi hamba Engkau yang baik. Tapi tolonglah pimpin kami, jaga lidah kami, jaga amalan kami, jaga hati kami, agar kami tidak terpesong daripada jalan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami tak ada daya dan upaya. Tolonglah bersihkan hati kami ya Allah, sehingga tidak ada lagi cinta selain daripada Engkau dan juga Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah bersihkan hati kami daripada segala yang membingungkan kami ya Allah. Tolonglah ya Allah, bersihkan hati kami daripada segala perkara yang menyebabkan kami lupa kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.